Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini. InsyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah mingguan kita menggunakan kitab Penziarah Kubur Bukan Penyembah Kubur yang disusun oleh Al-Fadhil Kiai Ma'ruf Khazin hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Ya, kita sampai ke muka surat 67 yang mana orang yang suka mengkafirkan umat Nabi Muhammad SAW dengan melabelkan mereka itu sebagai kuburiyun ataupun ubadul kubur, yang berarti penyembah kubur. Sedangkan sedia maklum yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sembah kuburkah, sembah batukah, sembah kayukah, sembah manusiakah, sembah para nabi, para wali, para malaikat, yang penting menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu hukumnya haram, pelakunya menjadi kafir, musyrik. Jadi bila dia melabelkan umat Islam yang menzarahi kubur dengan amalan-amalan seperti tabarruk, mengambil barakah, amalan tawassul, istighasah sebagai ubadul kubur, sebagai penyembah kubur, berarti mereka sebenarnya mengkafirkan umat Nabi Muhammad SAW. Dan mereka di zaman kita ini diwakili oleh golongan Wahabi. Dan mereka ini dalam keadaan mereka menghentam, mengherdik, mengkafirkan umat Islam, mereka berangkat dan memuji pula kepada orang kafir. Terbalik mereka memuji kepada tokoh-tokoh seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Cuba lihat muka surat 67. Ada ulama Wahabi lainnya yang mengagumi orang-orang musyrik jahiliyah seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, yang menurutnya lebih beriman berbanding dengan umat Islam yang melakukan tawassul. Misalnya Muhammad bin Ahmad Bashamil, beliau menyebutkan Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahab, membicarakan tentang tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Selama ini kita umat Islam memahami kalau dua orang ini adalah musyrik. So macam mana pula orang musyrik pula bertauhid? Orang-orang ini adalah orang musyrik, lawan daripada tauhid. Tetapi mengikut golongan Wahabi, mereka mengatakan Abu Jahal dan Abu Lahab ini bertauhid. Kata dia, Abu Jahlin wa Abu Lahabin wa man ala dinihim minal musyrikina kanu yu'minuna billahi wa yuwahhidunahu fir rububiyyati khaliqan wa raziqan muhyiyan wa mumitan dharran la yusyrikuna bihi fi dzalika syai'a. Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang yang seagama dengan mereka di kalangan orang musyrik, mereka dahulu beriman kepada Allah Ta'ala dan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dari rububiyah, bahawa Allah lah satu-satunya yang mencipta, satu-satunya yang memberi rezeki, satu-satunya yang menghidup dan mematikan, satu-satunya yang memberi mudarat dan manfaat. Mereka tidak mensyirikkan dengan Allah Ta'ala satu apa pun. Masya Allah. Allahu Rabbi. Sebegitu sekali diangkat orang-orang musyrikin, yang perkataan musyrik itu sudah jelas menunjukkan tidak bertauhid, tetapi oleh golongan Wahabi diangkat sedemikian rupa, seolah-olahnya ini orang-orang yang memang makam tinggi, memang betul-betul menghayati wahdaniyatullah, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mensyirikkan Allah sedikit pun. Ajibun wa gharibun ayyakuna Abu Jahlin wa Abu Lahabin aksara tauhidan lillahi wa akhlasa imanan bihi minal muslimin.
Dia kata ajaib dan pelik bahawa Abu Jahal dan Abu Lahab lebih banyak tauhid mereka kepada Allah dan lebih murni keimanan mereka dengan Allah berbanding dengan orang Islam alladzina yatawassaluna bil awliya'i was-salihin wa yastashfi'una bihim ila Allah. Nah, ini sesatnya fahaman Wahabi ini. Dia boleh mengatakan Abu Jahal dan Abu Lahab itu lebih bertauhid dan lebih berbanding orang Islam, mengakan tawasul dengan para wali dan orang soleh, sedangkan bertawasul dengan orang-orang soleh ini telah ijma' ulama Islam membenarkannya. Tidak beza sama ada orang soleh itu hidup atau mati sebagaimana yang disangkakan oleh Wahabi, kerana yang menjadi asas tawasul itu adalah kesolehan, dan kita sedia maklum bahawa kesolehan seseorang itu dengan kematian dia. Jadi yang mengatakan Abu Jahal dan Abu Lahab bertauhid, bahkan lebih bertauhid daripada orang Islam, bahkan lebih murni keimanan mereka berbanding orang-orang Islam yang beramalkan tawasul. Mana ada salafus soleh yang beriman demikian? Mana ada salafus soleh yang berpegang demikian? Jadi mereka ini mendakwa kononnya kami akidah salaf itu dakwaan palsu. Itu pembohongan, ya. Abu Jahlin wa Abu Lahab aksaru tauhidan wa akhlasu imanan min haula'il muslimin alladhina yaquluna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia mendakwa lagi bahawa Abu Jahal dan Abu Lahab lebih banyak tauhid mereka dan lebih murni keimanan mereka berbanding dengan orang-orang Islam ini yang sentiasa menyebutnya yaquluna ni fa'il mudhari'. Jadi dalam konteks ini membawa erti sentiasa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang seumpama itu dikatakan musyrik. Bahkan Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid daripada mereka. Na'udzubillah min zalik. Ini fahaman apa? Ini bukan fahaman Islam. Ini bukan fahaman yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tergamak mengatakan Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid dan lebih murni imannya daripada orang yang sentiasa menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini boleh disemak dalam kitab Kaifa Nafhamut Tauhid, jilid 1 muka surat 11 yang ditulis oleh Muhammad bin Ahmad bin Syamil, yang diterbitkan di Arab Saudi, ya. Begitu juga Syekh Saleh bin Fauzan, tokoh ulama Wahabi yang terkenal. Kata beliau, amma ibadatul kuburi fahiya dinu Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa dinul musyrikin. Adapun menyembah kubur itu adalah agama Abu Jahal dan Abu Lahab dan agama orang musyrik. Betul lah, ya, sembah kubur itu musyrik. Tapi Abu Jahal Abu Lahab bukan sembah kubur, mereka sembah berhala. Laisat fi dinir rusul alaihi wassalatu wassalam. Menyembah kubur ini tidak ada dalam agama Nabi SAW. Betul. Tapi kamu menganggap orang yang menziarah kubur dan mengamalkan tabarruk, tawassul dan istighosah sebagai penyembah kubur, itu kesilapan kamu. Adapun menyembah kubur bukan daripada agama para rasul, itu benar. Walakin idza zahara al-jahlu wa zahara ittiba'ul hawa hasala fil ummati ma hasala min ja'li hadhihi al-umuri syirkiyah min ad-din. Lalu dia mendakwa, akan tetapi apabila telah terzahirnya kejahilan, padahal mereka yang jahil, dan apabila terzahirnya mengikut hawa nafsu, padahal mereka yang mengikut hawa nafsu, tidak ikut sunnah Nabi SAW, maka telah berlaku dalam umat Nabi ini apa yang berlaku daripada menjadikan perkara-perkara syirik ini adalah agama. Jadi dia menganggap bila kita katakan boleh tabaruk dengan kubur orang soleh, ambil berkat, boleh tawassul dengan menyebut orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, boleh istighasah meminta tolong kepada orang soleh yang telah meninggal dunia, maka mereka menganggap pegangan kita itu adalah menjadikan perkara-perkara syirik itu sebahagian dari agama. Ini dakwaan yang sangat buruk, ya, yang dilakukan oleh golongan Wahabi terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'li tauhidi huwal khuruju 'anid din. Dan dia mengatakan bahawa orang-orang Islam telah menjadikan tauhid itu keluar dari agama. Wala haula wala quwata illa billah lalil azim. Dia sebenarnya bercakap tentang diri dia. Dia yang menjadikan
benda yang ikut hawa nafsu, kejahilan itu sebagai agama. Kerana agama tidak mengajar mensyirikkan umat Islam yang mengamalkan tawassul dan istighasah. Itu mengikut hawa nafsu. Hawa nafsu mereka seronok dengan mengikut kepada fatwa-fatwa Imam Ibn Taymiyah. Dan mereka juga menjadikan tauhid itu sebagai keluar dari agama. Kerana tauhid kita itu mengesakan Allah pada zat, pada sifat dan pada af'al. Tidak menghalang kita daripada berdoa kepada Allah, tidak menghalang kita daripada berusaha berikhtiar, tidak menghalang kita, termasuk dalam usaha ikhtiar itu adalah bertawassul dan beristighasah. Tapi dia memandai-mandai mengatakan perkara ini sebagai syirik. Apa yang mereka katakan dengan lebih mendahulukan, mengutamakan orang-orang yang nyata kafir, itu bertentangan dengan firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri menetapkan bahawa orang kafir itu tidak sama dengan orang Islam. Apatah lagi kalau orang kafir dianggap mengatasi orang Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, ya ayat 144 ya, bukan 141. Tak ada ayat 141 dalam surah An-Nisa. Terbalik tu. Ayat 144. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. Wahai orang beriman, jangan sekali-kali kamu mengambil orang kafir itu menjadi ketua-ketua, pembantu-pembantu ya, ke atas orang-orang yang mukmin ya. Kamu tinggalkan orang mukmin, lalu kamu angkat orang kafir. Jangan ya, Allah larang. Jadi itu yang berlaku oleh golongan Wahabi. Mereka tinggalkan orang mukmin daripada tauhid. Mereka katakan orang mukmin ini musyrik kerana mengamalkan tawassul, istighasah dan sebagainya. Lalu mereka mengangkat pula orang kafir pada kedudukan muwahhidun, bahkan lebih bertauhid lagi, lebih beriman lagi daripada orang-orang Islam, kata dia. Baik. Jadi selesai ya, kita membawa begitu banyak sekali contoh-contoh tuduhan kuburiyun, penyembah kubur, ataupun ubadul kubur, para penyembah kubur semenjak daripada zaman Imam Ibn Taymiyah sehinggalah ke zaman para Wahabi moden kita sekarang ini, yang penuh tulisan mereka itu mengkafirkan umat Islam sebagai penyembah kubur. Baik, di muka surat 71 jawapan konkret ke atas tuduhan penyembah kubur. Sekarang kita pergi, kita telah sampai kepada giliran menolak syubhah, menolak kekeliruan yang dibawa oleh golongan Wahabi ini. Baik. Semua hal yang telah disampaikan oleh para penuduh kaum muslimin yang berziarah ke makam para ulama sebagai penyembah kubur, makam para wali, makam para nabi, dituduh sebagai penyembah kubur, baik dari generasi pertama di sini bukan maknanya generasi pertama sahabat Nabi, generasi kedua tabi'in, bukan. Generasi pertama pengkafir umat. Generasi pertama yang melabelkan umat Islam sebagai penyembah kubur, iaitu di zaman Al-Imam Ibn Taymiyah dan murid-murid beliau. Generasi pertengahan iaitu Ibn Abdul Wahab, pengasas gerakan Wahabi, dan generasi kini iaitu Wahabi-Wahabi dari negara Arab ataupun daripada Nusantara, daripada Indonesia, daripada Malaysia, yang satu ideologi dengan mereka. Jadi akan saya huraikan sanggahan-sanggahannya di sini berdasarkan fakta sejarah dan argumen ilmiah yang kuat yang disampaikan oleh para ahli hadis. Wahabi ini suka mengaku-ngaku kalau mereka itu adalah ahlul hadis, padahal dari segi praktikalnya hadis yang kerap mereka jaja ke sana kemari hanya satu hadis, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah itu sesat. Padahal kalau betul-betul ahlul hadis, banyak ribu lagi hadis-hadis lain yang sepatutnya diperjuangkan dan difahami dengan kefahaman yang betul. Tapi mereka kerap memperjuangkan satu hadis yang mereka fahami dengan kefahaman yang salah. Cuba lihat apa kata Al-Imamul Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, iaitu Syihabuddin gelaran beliau, Abul Fadl, ayah kepada Al-Fadli, Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali Al-Asqalani. Jadi ulama masyhur dalam bidang hadis. Beliau bermazhab Syafi'i, sama seperti Nahdiyin. Nahdiyin ini di Indonesia merujuk kepada
ahli-ahli Nahdlatul Ulama. Jadi mereka itu bergabung di bawah persatuan ataupun kumpulan Nahdlatul Ulama, maka digelar Nahdiyin. Ya. Jadi sama pegangannya, itu mazhab Syafi'i dari segi fiqh. Beliau adalah ahlul hadis yang bukan biasa-biasa, bahkan diberikan gelaran sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin orang-orang mukmin dalam bidang hadis. Karya-karya beliau di bidang hadis, sejarah dan biografi perawi hadis teramat banyak. Di antaranya adalah Fathul Bari. Ini masyhur, iaitu syarah kepada Sahih Bukhari, Lisanul Mizan, Ad-Durarul Kaminah dan sebagainya. Dalam kitab Fathul Bari, beliau sering mengupas masalah yang diperdebatkan terhadap Ibn Taymiyah. Jadi beliau menyentuh isu-isu yang membabitkan Imam Ibn Taymiyah. Beliau menjawabnya dengan banyak dalil-dalil. Dalam kitab tersebut, banyak pula beliau menkomentari hadis-hadis sahih ketika para sahabat tabarruk, ambil berkat dengan Rasulullah SAW, baik ambil berkat daripada rambut baginda, bahkan daripada ludah baginda ada berkat. Ludah kita jangan. Ludah Nabi SAW itu boleh menyembuhkan, peluh baginda dan sebagainya. Kemudian Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, hadis ini adalah dalil diperbolehkan bertabaruk, ambil berkat dengan peninggalan orang-orang soleh. Jadi kalau dikata syirik, syirik bukan hanya kalau dengan orang soleh syirik, kalau dengan Nabi tidak syirik, syirik tetap syirik. Dengan Nabi SAW juga tidak boleh. Kalau dikata tabaruk dengan orang soleh itu syirik, berarti tabaruk itu syirik. Menuhankan selain daripada Allah. Maka kalau begitu, tabaruk dengan Nabi SAW juga menuhankan selain daripada Allah, menjadikan Nabi Tuhan juga. Adakah tidak syirik? Syirik. Jadi tidak ada satu asas pun katakan boleh tabaruk hanya dengan Nabi SAW, tapi kalau dengan orang soleh yang lain itu syirik, tidak ada. Beliau sama sekali tidak menghukum syirik, apatah lagi haram. Haram pun tidak, syirik pun tidak. Berikut merupakan senarai makam-makam, iaitu kuburan yang dijadikan tempat ziarah dan berdoa di dekatnya dalam kutipan Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Ini kuburan-kuburan yang bukan saja dizarahi, kemudian didoakan rahmat dan sebagainya, bahkan diambil berkat, diambil kebaikan dengan menzarahi kepada makam ini. Pertama, tentulah makam kuburan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba lihat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bertabaruk, ambil berkat di makam Rasulullah SAW ketika mengarang kitab. Dalam kitab Fathul Bari dicatatkan, qala falamma ta'intu fi thamaniya asyarata wa sannaftu kitaba qadaya as-sahabati wat tabi'ina thumma sannaftu tarikha fil madinati inda qabri Nabi SAW wa kuntu aktubuhu fil layali al-muqmirah. Ketika saya mencapai usia 18 tahun, iaitu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, saya mengarang kitab himpunan nama sahabat dan tabi'in. Kemudian saya mengarang kitab tarikh, kitab sejarah di Madinah, iaitu di dekat makam Nabi SAW. Kenapa mesti menulis di tempat makam Nabi SAW? Takkan boleh menulis di tempat lain? Ya boleh. Tapi ini namanya ambil berkat, ambil kebaikan. Ada hampir dengan makam Nabi SAW. Bukan makam itu yang menulis, tidak. Dan adalah saya menulis pada malam-malam yang bulan purnama, maknanya kan zaman dulu kan tak ada lampu elektrik, so bila pergi kat kuburan tu gelap. Jadi bila malam bulan purnama terang. Kalau malam bulan purnama bolehlah menulis. Kenapa susah-susah menulis di kuburan? Kerana nak mengambil berkat daripada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia punya makam Syekh Ali bin Musa Ar-Ridha, ya. Walaupun ada tokoh-tokoh yang diangkat oleh golongan Syiah, tapi mereka ini adalah tokoh Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ambil contoh yang paling mudah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah diangkat oleh golongan Syiah, bahkan terbitnya Syiah itu kerana menyokong Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Tapi tidak berarti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu Syiah ataupun seperti pegangan Syiah, tidak. Demikianlah Ali bin Musa Ridha alul hadis Abi Bakr ibn Khuzaimah
وعديله أبي علي الثقفي مع جماعة من مشايخنا وهم إذ ذاك متوافرون إلى زيارة قبر علي بن موسى الرضا. Ahlu hadis Abu Bakar bin Khuzaimah dan sahabatnya Abu Ali As-Saqafi berserta dengan satu jamaah daripada kalangan guru-guru kami, dan pada masa itu mereka datang menziarahi kubur Ali bin Musa Ar-Ridha. Di mana tu? Di Tus, di satu tempat di Parsi. Qala fara'aitu min ta'zimihi an ibni Khuzaimah li tilkal buq'ati wa tawadhu'ihi laha wa tadurru'ihi indaha ma tahayyarna. Dan saya melihat betapa memuliakan Ibn Khuzaimah, memuliakan tempat tersebut, tawaduknya, tadarru'nya di sisi kuburan Ali bin Musa Ar-Ridha itu, sehingga kami menjadi heran. Oh, begitu menghormati sekali, bukan menyembah. Jadi masalah dengan Wahabi ini disamakan menghormati dengan menyembah. Bagi sebahagian Wahabi yang menolak, sudah pasti upayanya adalah menilai dhaif. Kata dia riwayat ini dhaif. Dalam sanad ini yang mereka nilai dhaif ialah Muhammad bin Hasan bin Isa al-Masarjasi. Namun mereka menemukan jalan buntu. Kenapa? Kerana Al-Hafiz Az-Zahabi berkata. Jadi ini imam yang menjadi ikutan Wahabi juga tak sepandangan kalau Wahabi menuduh riwayat ini sebagai dhaif. Biasa kadang Wahabi macam tu. Kalau kita bawa hadis yang tak sesuai dengan pegangan dia, dia kata ini hadis dhaif, dia kata ini hadis palsu. Apa kata Imam Zahabi rahimahullah taala? Al-Masarjasi al-Imam Ra'isu Naisabur Abu Bakr Muhammad bin Al-Mu'ammal ibn al-Hasan bin Isa bin Masarjisi An-Naisaburi ahadul wulagha'il fusaha. Qultu rawa anhu Sulami wal Hakim wa Sa'id bin Muhammad Ibn Muhammad bin Abdan. Dia boleh rujuk dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala. Kisah para ulama di sini diterangkan kalau perawinya bukan perawi yang dhaif. Bahkan Syekh Muqbil juga menilainya orang yang utama. Fihi Muhammad bin Muammali wa kunyatuhu Abu Bakr Al-Masarjasi. Lam na'lam fihi jarhan wal masyhur annahu min ahli al-fadli. Rijalul Mustadrak li Syekh Muqbil. Padanya, iaitu pada hadis ini, adanya perawi Muhammad bin Al-Mu'ammal. Gelarannya adalah Abu Bakar. Jadi Muhammad bin Mu'ammal ini yang digelar Abu Bakar Al-Masarjasi, kami tidak pernah tahu ada kecacatan dari segi kalau dari segi perawatan dia panggil ilmu jarah, ada kekurangan lah dari segi kualiti periwayatannya, kami tak tahu pun ada macam itu. Yang masyhurnya beliau adalah orang yang berkelebihan, ahlul fadli, bukannya orang yang dhaif dari segi periwayatan, tidak. Kemudian makam yang lain adalah makam Ishaq bin Rahuwai. Qala Ibn Hibban fi thiqati kana Ishaq min sadati ahli zamanihi fiqhan wa ilman wa hifzan wa sannafa al-kutuba wa farra'a ala sunani wa dhabba anha wa qama'a man khalafaha wa qabruhu masyhurun yuzar. Berkata Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala dalam kitab As-Siqat, kerana Ishaq, adapun Ishaq ini, Ishaq bin Rahuwai adalah daripada kalangan tokoh-tokoh di zamannya, dari segi fiqahnya, dari segi ilmunya, dari segi hafalannya, dan beliau telah mengarang banyak kitab, dan beliau telah membuat cabang-cabang dalam ilmu hadis, dan melawan orang yang cuba merosakkan hadis, dan mengalahkan orang-orang yang menyalahi sunnah. Dan kuburnya masyhur, yuzar, sentiasa dizarahi. Ini maknanya diambil berkat daripada kuburan beliau.
Kerana makam Husain bin Fadl al-Bajali, mata Husain bin al-Fadli al-Bajali walahu mi'atun wa arba'u sinin wa qabruhu masyhurun yuzar. Dalam Lisanul Mizan disebut bahawa Husain bin Fadl al-Bajali, beliau meninggal dunia dan ketika itu umur beliau adalah 104 tahun. 104 beliau meninggal dunia. Dan kuburan Husain bin Al-Fadl Al-Bajali ini masyhur dan diziarahi ramai. Kemudian makam Bakkar bin Qutaibah. Wa dufina Bakkar bin Qutaibah bi tariqil khurafati wa du'a'u inda qabrihi mustajab. Wa mata yaumal khamisi li khamsin baqaina min dhil hajjati sanata sab'ina wa mi'ataini wa qad qarabat tis'ain. Ada kitab Raful Isri an Qudati Misr li Ibn Hajar. Disebutkan bahawa dikatakan Bakkar bin Qutaibah rahimahullah ta'ala ini dikuburkan di jalan dekat dengan Qarafah dan didapati doa di sisi kubur ni diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Beliau meninggal dunia pada hari Khamis dan seterusnya. Jadi makam-makam orang soleh dizarahi, orang berdoa di sisi makam, bukan menyembah makam, berdoa kepada Allah, tapi mengharapkan keberkatan daripada orang-orang soleh yang bermakam di situ sebenarnya. It's not really about makam itu. Bukan batunya, bukan debunya, bukan tanah atau pokok di sisi makam itu. Yang menjadi pergantungan dan harapan adalah kesolehan orang yang dimakamkan di situ. Kemudian Al-Hafiz Az-Zahabi, Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Osman bin Qaimar, seorang Al-Hafiz dalam bidang hadis. Bahkan beliau menjadi salah seorang daripada 4 pakar ilmu hadis bersama Al-Hafiz Al-Mizzi, Al-Hafiz Al-Iraqi dan Al-Hafiz Ibn Hajar. Beliau adalah murid Ibn Taymiyah. Ini yang menarik ya. Al-Hafiz Al-Zahabi ini yang juga menjadi kekaguman dan juga ikutan oleh golongan Wahabi. Lebih-lebih lagi beliau adalah murid pada Al-Imam Ibn Taymiyah. Namun dalam beberapa masalah beliau tidak sependapat dengan guru beliau Ibn Taymiyah. Misalnya dalam permasalahan ziarah ke makam Rasulullah SAW, Ibn Taymiyah berpegang hukumnya adalah haram. Sedangkan tidak demikian pegangan Imam Az-Zahabi. Karya Imam Zahabi lebih banyak dalam bidang biografi, perawi hadis seperti Syiar Alam Nubala, Tarikhul Islam, Sejarah Islam, Tazkiratul Huffaz, Al-Ibar dan lain-lain. Berikut senarai makam yang dijadikan tempat ziarah dan berdoa yang dicatatkan oleh Al-Imamul Hafiz Az-Zahabi, dan tidak ada langsung daripada beliau mengkomenkan bahawa ini perbuatan syirik sebagaimana yang disangkakan oleh golongan Wahabi. Tidak ada. Qultu wa dufinal Imam Malik. Pertama adalah makam Imam Malik rahimahullah taala bil Baqi'i ittifaqa. Aku berkata bahawa Imam Malik telah dikebumikan di Baqi'. Tidak, dengan sepakatlah para ulama, tidak ada khilaf. Memang Imam Malik datang menunjukkan beliau dikebumikan di Baqi'. Wa qabruhu masyhurun yuzaru rahimahullah taala, dan kubur beliau masyhur dizarahi oleh umat Islam. Seterusnya dicatatkan oleh Imam Zahabi, iaitu makam Imam Bukhari. Kuhital mataru indana bi Samarqanda fi ba'dil a'wam fastasqan nasu miraran falam yusqau fa rajulun salihun ma'rufun bis salahi ila qadi Samarqand faqala lahu inni ra'aitu ra'yan a'riduhu 'alaika qala wa ma huwa qala ara an takhruja wa yakhruja an-nasu ma'aka ila qabri imami Muhammad ibn Ismail al-Bukhari wa qabruhu bi Khortank nastasqi indahu fa'asallahu ayyusqiyana. Jadi hujan tersekat, maknanya kemarau, berlaku kemarau di tempat kami, iaitu di Samarkand pada beberapa tahun, kemarau panjang.
Jadi orang ramai pun buatlah istisqa minta hujan, tetapi tidak lagi dikurniakan hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu seorang lelaki yang soleh, yang memang terkenal kesolehan beliau, datang berjumpa dengan Qadi Samarkand dan beliau berkata, sesungguhnya aku telah melihat satu mimpi yang aku sekarang ini uh, menceritakan kepada kamu. Jadi beliau berkata, wa ma huwa, apa dia mimpi itu? Qala ara an takhruja wa yakhruja an-nasu ma'aka ila qabri al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari wa qabruhu bi khaznatika wa wa nastasqi indahu wa asallahu ayyusqiyana. Jadi orang soleh ini mengatakan, aku berpandangan kamu itu keluar dan orang ramai juga keluar bersama kamu. Keluar ke mana? Iaitu ke makam Imam Bukhari. Dan kuburan beliau meminta hujan. Sebenarnya boleh dia minta hujan istisqa di tempat lain. Tapi mereka tabarruk, ambil berkat, meminta hujan kepada Allah, berhampiran dengan kubur ataupun makam Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan Allah memberi hujan kepada kami. Qala faqala al-qadhi ni'ma ma ra'ait. Lalu al-qadhi berkata, qadhi ni'ma ma ra'aita. Alangkah eloknya apa yang kamu lihat itu. Maknanya manusia melakukan istisqa, minta hujan kepada Allah di sisi makam Imam Bukhari dan Allah perkenankan menurunkan hujan kepada mereka. Fakharajal qadi wan nasu ma'ahu. Jadi qadi menerima cadangan daripada lelaki soleh tadi, pergi ke makam Imam Bukhari dan orang ramai juga ikut bersama. Wastasqal qadi bin nas. Lalu qadi ini memimpinlah orang ramai untuk melakukan istisqa, minta hujan. Wa bakan nasu indal qabri. Lalu manusia ini menangis merintih di sisi kuburan itu. Kerana kunci berkenannya doa istisqa ini adalah rasa penyesalan, rasa keinsafan, rasa pasrah kepada Allah Ta'ala. Jadi ramai manusia yang menangis ketika itu. Wa tasyaffa'u bi sahibihi. Lalu mereka meminta syafaat daripada Allah Ta'ala dengan penghuni. Fa'arsalallahu ta'ala sama'a bima'in azimin ghazirin. Lalu Allah Ta'ala menghantar daripada langit itu air hujan yang lebat, yang banyak. Aqwaman nasu min ajlihi bi khirtan ka sab'ata ayyam wa nahwiha. Jadi terpaksalah pula orang ramai duduk di situ. La yastati ahadun al-wusula ila Samarkand min kathratil matar. Jadi terlampau banyak pula hujan, sehingga kan orang terpaksa duduk-duduk di situ dalam seminggu. Nak patah balik ke Samarkand pun tak dapat kerana terlampau lebat hujannya. Wa baina khurtan ka wa Samarkand nahu salasati amyal. Jadi jarak antara kedua tempat tadi, Samarkand dan juga Khortan tadi, itu lebih kurang 3 mil. Boleh lihat catatan ini dalam Syiarul A'lamin Nubala yang menjelaskan bahawa makam Imam Bukhari Allah Ta'ala juga termasuk makam yang mustajab doa bila berdoa di situ. Bukan berdoa berarti kata menyembah Imam Bukhari, tidak. Berdoa tetap kepada Allah, tapi dengan keberkatan orang soleh yang bermakam di situ. Demikian maka Imam Muslim, tuwfiya muslimun fi syahri Rajab sanata ihda wa sittina wa mi'atain binasaibu. Imam Muslim wafat, meninggal dunia pada bulan Rajab pada tahun ihda wa sittina wa mi'atain binasaibu. Maknanya 261.
pada bulan Rejab tahun 261. Wa qabruhu yuzar. Kita alam bala kuburan Imam Muslim ni yuzaru, maknanya sentiasa dizarahi oleh orang ramai. Uh, Kenapa? Kan dia ulama besar, ulama hadis yang besar. Jadi banyak lagi ya yang disenaraikan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Insya-Allah kita akan menyambung membaca uh, senarai ini satu persatu dengan sedikit ulasannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa asin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natadha min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin.